Nama saya Aini Masyita binti Abdul Hamid. Saya Siti Nurmasyitah binti Azhar. Saya Nurul Syazwani binti Abdul Rahman. Saya Syazwana binti Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Najib binti Ahmad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Amirah binti Amrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farihin bin Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah serta rakan sekelas. Di sini saya akan memberi sedikit ringkasan berkaitan penghayatan rukun negara. Dalam era kemajuan ekonomi yang pesat di Malaysia ini, demi mengekalkan keharmonian masyarakat majmuk Malaysia serta kestabilan politik negara, rakyat yang teguh bersatu diperlukan untuk menerap nilai serta mencapai cita-cita rukun negara. Oleh itu, semua rakyat khususnya pelajar yang bakal meneroji generasi baru pelapis perlu memahami, menghayati dan mengaplikasikan idea rukun negara dalam kehidupan seharian masing-masing. Seseorang pelajar itu juga perlu mempunyai semangat dalam menjadi warga negara Malaysia yang berbangga dengan tanah air, berperibadi teguh dan berdisiplin. Ini adalah selaras dengan objektif Malaysia untuk menjadi sebuah negara bersatu dengan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai moral dan mengamaikan etika yang kukuh serta budaya demokrasi yang liberal, bertolak ansur, berbelas kasihan dan adil serta mengawal selia sepenuhnya ekonomi berdaya saing tentang prinsip rukun negara. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Berbagai usaha terbaik dapat dilakukan untuk mencapai konsep falsafah sejahtera. Salah satu usahanya ialah melalui penggunaan media bercetak. Penggunaan media bercetak dilihat mampu menjadi satu platform terbaik untuk pencapaian konsep falsafah sejahtera. Media bercetak adalah satu bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan berita maupun maklumat terkini kepada masyarakat di mana ianya dapat dihasilkan secara mekanikal untuk penghasilan media bercetak yang bertulis dan bergambar. Surat khabar, majalah dan poster merupakan contoh media bercetak terkini yang digunakan secara meluas. Penggunaan media bercetak dianggap sebagai satu cara untuk mencapai konsep falsafah sejahtera kerana ianya masih relevan hingga ke hari ini biarpun penggunaannya telah menjangkau puluhan tahun. Hal ini kerana lapisan masyarakat daripada pelbagai golongan sama ada muda maupun tua masih menggunakannya. Penggunaan media bercetak dapat memastikan maklumat dan berita berkaitan konsep falsafah sejahtera dapat disalurkan dengan cara yang tepat dan betul, lalu menjadikan media bercetak sebagai sumber maklumat yang dipercayai serta diyakini. Konsep falsafah sejahtera dapat dicapai dengan cara ini kerana media bercetak adalah ejen yang berpengaruh untuk menyebarkan konsep falsafah sejahtera di mana ianya dapat meningkatkan kesedaran khusus kepada masyarakat. Pihak kerajaan seharusnya menjalinkan hubungan kerjasama bersama badan bukan kerajaan seperti syarikat penerbitan untuk merealisasikan pencapaian konsep falsafah sejahtera terlaksana untuk generasi muda terutamanya. Syarikat penerbitan hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu slot khas yang memfokuskan kepada konsep falsafah sejahtera di mana hanya seminggu sekali cukup memadai untuk menarik minat para pembaca dari semua golongan masyarakat. Penggunaan media bercetak dapat memupuk semangat dan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai konsep falsafah sejahtera. Justru, media bercetak sewajarnya digunakan sebagai salah satu usaha terbaik untuk mencapai konsep falsafah sejahtera. Tajuk hari ini yang saya akan bentangkan ialah berkaitan dengan dapatan dan perbincangan, iaitu pendidikan awal digunakan untuk menerapkan dan mengajar peradaban kepada anak-anak.
Lazimnya anak-anak akan membesar dengan ibu bapa. Anak-anak ini akan mengikut semua perbuatan dan kelakuan daripada ibu bapa. Bab kata pepatah, bab kata peribahasa iaitu anak ibarat kain putih dan ibu bapa adalah yang mencorakkannya. Oleh itu, ibu bapa harus mengajar berkaitan dengan peradaban iaitu kepada anak-anak. Ibu bapa haruslah menjadi teladan yang baik. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah bercakap dengan sopan. Ibu bapa haruslah bercakap sopan dengan orang yang lebih tua, seperti bercakap secara sopan tanpa perlu berkata dengan perkataan atau kata-kata yang kesat atau memaki hamun, iaitu kepada orang lain, dan ini diberi keutamaan kepada orang yang lebih tua. Selain itu, ibu bapa perlu terangkan atau terapkan kaitan dengan pendidikan agama dan moral. Apabila anak-anak ini diterapkan dengan berkaitan ilmu agama, ini akan mencorakkan anak-anak ini dengan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai mulia dalam diri anak-anak ini. Ini dapat menjadikan bahawa pendidikan awal yang berkaitan dengan peradaban dan mengajar anak-anak ini yang perlu digunakan oleh ibu bapa adalah selaras dengan rukun negara, iaitu rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, saya rasa daripada hanya itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Selain daripada itu, usaha-usaha terbaik dalam pencapaian konsep falsafah sejahtera juga boleh dilakukan melalui pelaksanaan semula program latihan khidmat negara atau dikenal sebagai PLKN. Baiklah, apa itu PLKN? PLKN merupakan sebuah program yang berteraskan kepada prinsip-prinsip rukun negara dan juga boleh dikatakan sebagai salah satu usaha terbaik dalam mencapai konsep falsafah sejahtera itu sendiri. Program PLKN ini sedia maklum menyediakan kursus latihan wajib selama 3 bulan dan ianya berfokus kepada golongan remaja yang berumur 17 tahun dan ke atas. Pendaftaran untuk kemasukan ke program PLKN ini dibuka seawal mungkin bermula sebelum musim peperiksaan SPM dan biasanya program ini akan diwawakan oleh pihak sekolah itu sendiri. Dalam arti kata lain, program ini adalah bertujuan untuk membina sasiah diri dan semangat patriotik, memupuk perpaduan dan juga membentuk perwatakan positif dalam kalangan generasi muda. Hal ini selaras dengan konsep rukun negara kita yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Melalui sumber daripada laporan akhbar, pihak kerajaan ingin mewujudkan semula program PLKN ini di seluruh negeri dalam Malaysia. Hal ini kerana program ini telah pun dimansuhkan beberapa tahun yang lalu semenjak pemerintahan kerajaan baru, iaitu pada tahun 2018. Namun begitu, melihat kepada keberkesanan program ini dalam membentuk semangat patriotik dalam diri remaja semasa kini, pihak kementerian kini telah bercadang kepada Jemaah Menteri untuk mewujudkan semula program ini di dalam Malaysia. Terdapat banyak kesan positif program ini yang dapat dilihat daripada 3 aspek utama, iaitu fizikal, kenegaraan dan juga pembinaan karakter. Dalam aspek fizikal, ianya dikatakan dapat melatih diri untuk mengamalkan gaya hidup sihat, bahkan dapat membina ketahanan fizikal dan mental yang lebih baik melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di dalam program ini. Hal ini sudah terang lagi bersuluh dapat melahirkan individu yang lebih baik, iaitu lebih produktif jika dibandingkan dengan aktiviti-aktiviti remaja kini yang terlalu banyak menghabiskan masa-masa mereka dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, misalnya seperti menonton televisyen, bermain permainan dalam talian dan sebagainya.
Daripada aspek kenegaraan, program ini dikatakan dapat memupuk sikap bekerjasama dan saling menghormati antara kaum kerana program ini bukan sahaja tertumpu kepada bangsa Melayu sahaja, bahkan ianya juga ditumpukan kepada bangsa-bangsa lain yang ada di Malaysia seperti China, India dan juga Siam. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran akan kepentingan perpaduan disebabkan oleh pergaulan erat sesama mereka sepanjang 3 bulan latihan dijalankan. Namun, dalam aspek pembinaan karakter, program ini telah pun terbukti dapat mencungkil bakat ataupun kebolehan seseorang individu itu, terutamanya dalam menyematkan sifat kepimpinan dalam diri peserta-peserta program ini. Konklusinya, pelaksanaan semula program PRKN ini amat membantu dalam usaha untuk mencapai konsep falsafah sejahtera itu sendiri kerana sedikit sebanyak program ini sangat membantu dalam mengaplikasikan pendekatan kurikulum yang bersifat multidisiplin kepada peserta-pesertanya. Selain itu, dapatan dan bincangan yang seterusnya dalam usaha-usaha untuk mencapai konsep falsafah sejahtera adalah penggunaan media elektronik dalam kalangan masyarakat. Ia dapat memupuk semangat perpaduan iaitu contohnya melalui iklan-iklan yang disediakan di media massa. Hal ini kerana media elektronik merupakan media utama masyarakat dalam menyebarkan sesuatu berita ataupun informasi terkini. Jadi, ia menjadi platform utama untuk kita menyampaikan sesuatu perkara. Ia juga dapat disampaikan dengan lebih cepat dan mudah dengan menggunakan hujung jari sahaja. Ia juga dapat disampaikan dengan lebih cepat dan mudah dengan menggunakan hujung jari. Dan juga pada era globalisasi ini, kita tahu bahawa semua orang menggunakan gadget atau juga dikenali sebagai media elektronik untuk melakukan apa-apa perkara ataupun aktiviti harian. Contohnya, kita menggunakan media elektronik untuk membeli barangan keperluan harian di kedai, contohnya menggunakan ShopeePay atau online banking untuk membuat bayaran di kedai. Oleh itu, media elektronik memainkan peranan sangat penting untuk masyarakat. Tambahan lagi, berita atau informasi yang disebarkan melalui media elektronik ia akan disampaikan dengan lebih mudah dan tersebar dengan lebih cepat dalam masa beberapa minit sahaja tanpa mengira batas atau sepadan negara. Jadi, media elektronik ini menjadi media sesuai untuk kita menyebarkan mengenai negara atau agar dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat dengan menyebarkan maklumat seperti tentang rukun negara atau sejarah negara. Media seperti ini sesuai untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana setiap masyarakat mempunyai media elektronik yang digunakan pada setiap hari. Secara ringkasnya, seperti yang kita ketahui, media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik untuk menyampaikan sesuatu perkara. Dalam konteks itu, media elektronik memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi terkini, seperti menayangkan iklan yang boleh memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Berbanding dengan media cetak atau media cetak, media elektronik lebih mudah digunakan kerana ianya dapat menyebarkan dengan lebih banyak berita dengan lebih pantas kepada secara menyeluruh. Hal ini tidak dapat dinafikan lagi keberkesanannya kerana dilihat daripada segi penggunaan media elektronik dalam kalangan masyarakat hari ini yang sangat meluas. Justru itu, pihak yang mewajib seperti kerajaan perlu bertanggungjawab dalam memanfaatkan media elektronik sebagai platform penyebaran konsep falsafah sejahtera. Misalnya, penyebaran boleh dibuat melalui media seperti radio, televisyen, internet dan lain-lain. Platform seperti ini menjadi tumpuan utama masyarakat kerana setiap orang akan menonton televisyen sekurang-kurangnya sekali sehari atau melihat telefon pintar sejam sekali untuk memeriksa informasi terkini. Dalam konteks ini, apabila hendak menyebarkan kempen-kempen yang berkaitan tentang perpaduan, contohnya seperti rukun negara atau sejarah negara ataupun apa-apa yang dapat menyuntik semangat perpaduan dalam masyarakat, perkara seperti ini perlu dijalankan oleh kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Media-media elektronik tersebut dapat membantu menyebarkan dengan lebih cepat serta dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan lebih cepat. Contohnya, untuk contoh yang lebih jelas lagi, kita dapat lihat apabila Petronas mempamerkan iklan mengenai perpaduan melalui televisyen. Melalui iklan tersebut, terdapat nilai-nilai positif yang diterapkan, terutamanya
nilai semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat. Tidak lupa juga apabila menjelang musim perayaan, media elektronik seperti televisyen sangat memainkan peranan penting dalam memaparkan filem pendek berkaitan perayaan tersebut yang disambut oleh pelbagai bangsa dan etnik. Video atau iklan tersebut dapat sambutan ramai pihak. Oleh itu, ini menjadi satu platform utama atau platform yang sangat sesuai untuk kita menyebarkan tentang semangat perpaduan dan dapat meluas lagi mengenai pengetahuan tentang negara. Justru itu, penggunaan media elektronik sebagai salah satu usaha untuk mencapai konsep falsafah sejahtera ini semestinya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak, terutama pihak kerajaan. Saya akan membincangkan isi yang terakhir untuk mencapai konsep falsafah sejahtera dapat dijalankan jika kempen-kempen seperti kempen penghayatan rukun negara ini dibuat. Untuk menjadikan kempen ini lebih berkesan, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing, termasuklah pihak sekolah. Pihak sekolah ini tergolong daripada guru-guru yang bergabung tenaga untuk memastikan para pelajar mendapat sepenuhnya pengetahuan tentang rukun negara. Hal ini kerana para pelajar lebih meluangkan masa mereka di sekolah berbanding di rumah. Oleh itu, para guru perlu mengambil peluang ini sebaik mungkin untuk mendidik mereka mengenai falsafah sejahtera dengan berbincang sesama mereka untuk mengadakan kempen di sekolah dalam masa yang sama dapat menyebarkan konsep falsafah sejahtera dalam kalangan pelajar maupun guru. Antara aktiviti hari berkempen termasuklah menambal poster-poster yang berkaitan dengan rukun negara dan info-info penting mengenai sejarah yang telah berlaku di negara kita, di dalam bilik guru maupun di dalam bilik darjah. Selain itu, untuk menarik lebih lagi minat para pelajar masa kini dalam mendalami sejarah, khususnya sejarah negara kita, guru-guru perlu menjadi lebih kreatif agar ilmu yang ingin disemai dapat ditanam utuh ke dalam diri para pelajar. Oleh itu, dengan mengadakan pertandingan-pertandingan yang berunsurkan rukun negara juga dilihat sebagai suatu inisiatif yang berkesan kepada para pelajar. Pelajar-pelajar akan lebih bersemangat sekiranya ilmu yang dipelajari mereka mendapat penghargaan melalui hadiah dan kata pujian daripada guru mereka apabila mereka berjaya memenangi sesuatu pertandingan. Malah, langkah ini dilihat dapat memotivasikan lagi diri mereka dalam terus berusaha meningkatkan pengetahuan sedia ada sekaligus mewujudkan suasana persaingan yang positif dalam kalangan pelajar. Seterusnya, tidak dapat dinafikan juga pelajar-pelajar kini lebih senang untuk dipengaruhi oleh kehadiran individu-individu yang terkenal ini kerana pada masa kini penyanyi, pelakon maupun individu-individu yang ternama terutama di dalam media sosial lebih dekat di hati mereka berbanding guru-guru yang mengajar mereka di sekolah maupun ibu bapa yang mendidik mereka di rumah. Oleh itu, para guru mestilah menjemput penceramah-penceramah yang terkenal atau yang mempunyai pengalaman dalam sejarah. Ini dilihat sebagai satu langkah yang bijak dan proaktif untuk menarik minat para pelajar dalam menghayati baik-baik teladan yang terdapat dalam rukun negara kita. Antara kesan daripada melaksanakan kempen ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan sedia ada tentang rukun negara pada para pelajar, malahan juga dapat memupuk semangat patriotik terhadap rukun negara. Akhir sekali, kempen penghayatan rukun negara ini bukan sahaja perlu dijalankan pada bulan kebangsaan, akan tetapi ada baiknya jika para guru menjalani kempen ini setiap bulan untuk mencapai keberkesanan penerapan konsep falsafah sejahtera ini dalam kalangan pelajar. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apa yang dapat dirumuskan ialah perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam.
sama ada oleh kuasa luar maupun negara itu sendiri. Rukun negara diwujudkan ekoran daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tragedi ini telah membuka mata kita dan menyedarkan kita semua betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai, serta menghindari sifat curiga-mencurigai satu sama lain. Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum, serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mampan akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik. Oleh itu, usaha-usaha dan idea yang telah dibincangkan sebentar tadi patutlah dijalankan serta-merta untuk kita sama-sama mencapai perpaduan yang kita inginkan. Jadi, marilah kita semua rakyat Malaysia bersama-sama membantu mempergiatkan usaha-usaha sebentar tadi untuk mencapai objektif dengan lebih efektif. Bak kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nantinya, rukun negara harus dilihat sebagai internal cohesion atau kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotik di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu adalah untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat, dan apa yang paling penting ialah penghayatan terhadap rukun negara. Jadi, marilah kita menghayati rukun negara dengan sepenuh jiwa kita untuk mencapai objektif.